salli ala Muhammad. Duduk pusing. Tak apa. Yang selayaknya. Terima kasih. Allah. Baik. Terus Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke ceramah perdana Masjid As-Suja'ah. Tanpa melengahkan masa lagi, yang berusaha tuan penceramah kita Ustaz Ilyas bin Ismail, penceramah bebas dan selebriti TV. Yang berusaha Encik Hafiz bin Harun, pengurusi Masjid As-Suja'ah. Yang berusaha Tok Sidang Idris bin Ibrahim, Sidang Melimau Utara. Yang berusaha Imam 1 Tuan Haji Muhammad Ali bin Sungib, Barisan Pegawai Syarak, Jawatan Kuasa Masjid As-Suja'ah, tuan-tuan haji, puan-puan haja, serta muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti, dari jauh Ustaz Ilyas datang, orang Melimau sedia menanti. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin serahkan ceramah perdana kita pada hari ini yang bertajuk Siapa Sebenarnya Guru Kita, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ilyas bin Ismail, penceramah bebas dan selebriti TV. Dengan ini majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada malam ini kita dipertemukan di Masjid As-Suja'ah. Terima kasih atas kesudian tuan-puan semua menanti kedatangan saya. Minta maaf lah walaupun bertolak tadi kira pukul 5 berapa ya? 5.30, 5.40 tadi bertolak. 2 jam lebih perjalanan tu. Biasa datang Melaka tak pernah sampai 2 jam lebih. Tapi yalah, cerita macam mana pun hujungnya bunyi alasan juga ya. Dah lambat Ustaz, buat cara lambat je lah. Jadi untuk itu, terima kasih sekali lagi pada Al-Fadhil Tuan Imam atas kesudian untuk menyampaikan kuliah. Saya dengar dekat Trepilat tadi, saya dengar Tuan Imam kata, sampai mana? Jadi saya pula dengar, terasa saya, dah sampai dah ni. Tak tahu Tuan Imam sebut sampai mana tu, yang mana sampai? Sampai mana? Nak je sahut daripada jauh, dah sampai dah. Tu ya. Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini insya-Allah dalam kesempatan yang ada akan saya kongsikan tentang satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah tentang siapa guru kita yang sebenar. Siapakah guru kita yang sebenarnya? Tuan-puan, ibu ayah sekalian, sebenarnya saya memilih tajuk ini adalah kerana mutaakhir ini masyarakat seolah-olah agak keliru dengan beberapa bentuk penampilan agamawan yang kelihatan agak pelik, ganjil dan sedikit sebanyak mengelirukan. Contoh begini, awak orang panggil ustaz, ustazah, cakap bukan-bukan, itu haram, ini haram, itu neraka, ini neraka, apa cer? Semua neraka ni macam mana? Ataupun kadang-kadang bila bercakap tu merapu banyak, bercakap merapu. Baca hadis sebarih 1 jam kutuk orang. Kepiah atas kepala, janggut parah dada, ni apa cerita ni? Ataupun kadang-kadang dalam bercakap tu daripada bagi salam ke bagi salam, ayat Quran hadis langsung tak keluar. Jadi kita tengok macam mana ni, dia kalau bercakap ni kenalah keluarlah sikit ayat Quran hadis sebagai dalil tu, baru cakap kita tu ada berkat. Tak campur lagi dengan sesetengah golongan yang kita pun tak sedap juga nak sebut, tapi kena jugalah untuk kita masyarakat ni fahami bersama. Ada sesetengah yang terlibat dengan jenayah walaupun masih dalam siasatan lagi, terlibat dengan skandal, perempuan, macam-macam lah, tuan-tuan pun sedia maklum lah. Benda ni pun kita tak tahulah kepastian dia. Tapi
Sikit sebanyak masyarakat jadi keliru. Habis tu ustaz, guru kita yang sebenar-benarnya siapa ni? Siapa nak ikut siapa? Nak ikut siapa ni? Ini kita akan bincangkan. Nampak dia punya trailer tu kan? Dah lah lambat. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi menyebutkan akan tanda-tanda bila dunia nak menjelang kiamat. Bila dunia ini nak menuju ke arah kiamat ataupun pengakhiran dunia ini, fenomenanya adalah ilmu akan dicabut. Ilmu akan diangkat. Apa makna ilmu itu dicabut? Bukanlah maknanya malam ni kita tidur, bangun pagi esok bodoh belaka. Tak. Ilmu dicabut maknanya biqabdil ulama. Allah akan mematikan seorang demi seorang, seorang demi seorang, orang-orang alim dalam kalangan kita. Maknanya orang-orang alim dalam kalangan kita ni makin lama makin berkurangan. Dan bukan setakat itu, pernah disebutkan bahawa Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an menyebutkan, innakum fi zamanin ulama'uhu kasirun khutaba'uhu qalilun. Kamu sekarang ini berada pada zaman ulama'nya ramai, penceramah kurang. Tapi kata Abu Zar Al-Ghifari, kamu akan tengok satu zaman nanti yaqillu ulama'uhu wa yaksuru khutaba'uhu. Ulama tak ramai, ulama kurang, penceramah bersepah. Riwayat Imam Ahmad. Dan ini memang kita akui. Dulu-dulu ulama ramai, penceramah tak berapa ramai. Yang pandai menyanyi, pandai melawak, pandai itu, pandai ini, berpantun, berpuisi, apa tak ramai. Dia mengajar kitab-kitab lah. Kitab Turah, kitab Jawi dulu ni kan. Ulama. Penceramah tak ramai. Tapi akhir zaman, penceramah ramai. Khutabah ini khatib, penceramah ramai. Ulama tak ramai. Bukan tak ada, tak ramai. Dia sebab seorang ulama belum tentu boleh jadi penceramah. Dan penceramah pun belum tentu dia tu ulama. Ceramah boleh, belum tentu dia tu alim, belum tentu. Sebab itu, apa yang membimbangkan adalah bila ulama ini seorang demi seorang meninggal, macam tuan-tuan dapat WhatsApp tu lah, telah pulang ke rahmatullah Asy-Syaikh As-Sahibul Fadilah, meninggal tu lah. Yang kita bimbangnya adalah Nabi sebut, hatta iza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Sampaikan Nabi kata, bila orang alim ni dah pakat tak ada belaka dah, maka yang berbaki tinggal puak-puak bodoh belaka. Tuan-tuan jangan pula cakap ustaz ni dah lah lambat cakap orang bodoh pula. Dah Nabi sebut jahil, takkan saya nak cakap kurang cerdik, tak sampai maksud. Dan Nabi kata jahil, bodoh-bodoh. Nabi kata akhir zaman, bila dah ulama ni lepas seorang-seorang meninggal, akhirnya yang bodoh tu ramai, manusia dah tak ada pilihan dah, itu je yang ada. Maka yang bodoh itu diangkat sebagai pakar rujuk. Yang bodoh itu diangkat sebagai pakar rujuk dalam masyarakat. Dan bukan setakat dia menjadi tumpuan masyarakat. Nabi sebut, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Bila dia yang bodoh itu ditanyakan soalan, bukannya reti diam, dia akan memberikan fatwa tanpa ilmu dengan penuh kebodohan, jahil, maka dia akan menyesatkan, dan dia tu dah memang sesat lagi menyesatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim. Ini kebimbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berlaku pada umatnya akhir zaman nanti. Dan sikit sebanyak kita nampak jadi, tuan-tuan, golongan yang kita tak tahu mana dia belajar.
Mana dia belajar, kita tahu. Pondok mana, universiti mana, kolej mana, bidang jurusan apa, kita pun tak tahu. Tahu-tahu bagi fatwa. Yang bukan-bukan, yang pelik-pelik dia cakap ni, banyak. Follower pun ramai. Pengikut dia pun ramai. Tuan-tuan jangan main-main tau. Ini tidak mustahil. Akhir zaman, manusia menilai orang bukan lagi tahap ilmu. Dia dinilai berdasarkan berapa ramai pengikut dia. Ini cerita bukan cerita saja-saja. Kawan-kawan saya di sekolah, yang cikgu-cikgu sekolah pun kadang tu nak jemput penceramah pun kena tengok dulu Instagram. Penceramah tu kalau setakat follower dia 50 orang, tak payah panggil. Budak-budak menguap kat 10 kali, boring. Kena panggil yang handsome-handsome, kok ganteng, pandai buat lawak. Ilmu nombor 2, nombor 3, nombor 4 ujung-ujung lah. Yang penting pandai kelakar, dia pandai menyanyi, muka handsome, follower 100,000 ke atas. Betul tak? Ramai angguk. Memang betul lah tu. Dan ini yang Nabi SAW sebutkan. Kebimbangan Nabi di akhir zaman adalah akan muncul golongan yang apa yang Nabi sebut salah satunya, inna min asyratis sa'ah salasah. Nabi sebut tanda-tanda dunia dah nak kiamat ada 3. Salah satunya Nabi sebut ayyal tamisal ilmu indal asaghir. Manusia di akhir zaman akan mengambil ilmu daripada golongan asaghir. Apa makna asaghir? Asaghir ini kata Imam Ibnu Mubarak menjelaskan, asaghir ini maknanya orang-orang kecil. Bukan orang kecil itu kerdil, bukan kanak-kanak, bukan. Orang kecil di sini maknanya orang yang kalau bercakap pakai akal. Bukan pakai Al-Quran, pakai hadis, tidak. Pakai logik, akal. Hajah, dia sebenarnya apa hukum dia? Saya rasa. Bukan pakai Quran, dia tak pakai ulama semua dah. Saya rasa haram. Rasa dia. Lu siapa? Mau rasa-rasa? Dahsyat. Tu lah. Lepas tu yalah, nak tanya soalan direct dengan ustaz segan, takut kena sembuh balik. Geng-geng ni rajin melayan peminat. Hajah apa hukum kalau kita, dia rajin melayan. Ni hajah mana tak tahulah, saya sebut je contoh. Kan? Tapi follower dia ramai, pengikut dia ramai. Dan dia menyesatkan ramai orang. Yang fatwa yang dah memang termaktub dah, habis dia ubah habis. Dan pengikut-pengikut dia terlalu fanatik dengan dia. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, kadang-kadang kita pun pelik, macam mana boleh munculnya golongan-golongan macam ini. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, min asyratis sa'ah ay ya'luwa tuhutul wu'ula. Nabi sebut tanda dunia dah nak kiamat nanti, iaitu golongan tuhut akan duduk atas wu'ul. Pula ustaz ni dahlah dia tu jam. Dia bawa pula fahaman, lagi jam kami nak faham. Macam ni. Apa makna tuhut? Duduk atas wu'ul. Senang faham macam ni. Kata para ulama, tuhut ini adalah orang-orang yang ni, nak ulang bodoh banyak kali pun tak sedap pula kan. Macam tajuk malam ni, siapa sebenarnya yang bodoh pula ya. Tak apalah tuan-tuan, nak bagi tuan-tuan faham. Pasal kita pun tiap-tiap pagi kan berdoa pada Allah, moga tak jadi bodoh. Allahumma hdina fi man hadait. Itu minta hidayah dari Allah, ilmu, tak nak jadi bodoh lah tu. Nabi sebut golongan tuhud akan duduk atas wu'ul. Siapa tuhud, siapa wu'ul? Dengar. Tuhud adalah golongan yang tak cerdik, bodoh. Wu'ul adalah orang yang alim, soleh, ilmu ada. Tapi tuhud, macam mana ya? Macam nak cakap?
Dia duduk atas wu'ul. Pening tuan-tuan. Ni ada whiteboard sedap ni nak tulis ni. Ni macam ni. Wu'ul tu adalah golongan orang soleh, orang alim. Alim, ilmu ada. Tapi barangkali dia orang ni zuhud sangat kot. Entahlah, sila Syekh. Syekh sila. Dia suruh golongan tuhud ke hadapan. Maka buat bodoh ni ke depan lah. Dengan dia sekali. Hanyut. Dipimpin oleh orang-orang bodoh. Faham tak? Lepas tu orang tanya, habis orang alim tak ada? Habis orang alim pun senyap. Semua tak nak ke depan. Sila. Sila orang lain. Faham kot ke tinggi sangat? Tak apa, saya cuba rendah balik. Tuan-tuan, kalau baca hadis-hadis tentang akhir zaman ni, kita rasa gayat tau. Kita akan rasa bimbang. Pasal banyak dah jadi ni. Banyak dah jadi. Tapi kita, sebab itu orang yang rajin duduk dalam majlis ilmu ini senantiasa berwaspada, berhati-hati, tak mudah ditipu dan kena scam. Macam itulah. Kita masuk isyak dah kan? Saya ingat kita bagi laluan pada azan isyak terlebih dahulu dan kita akan sambung selepas ini, dan jangan ke mana-mana insya-Allah. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita bertemu dan membincangkan tentang tajuk kita malam ini, siapa guru kita yang sebenar. Tuan-tuan sekalian, kita pun tak menafikanlah apakah yang menyebabkan golongan pendakwah ke asatizah ke ustaz-ustazah yang penampilannya pelik-pelik, cakapnya pun kadang kita dengar pun meragukan, mengelirukan. Macam mana dia orang ini boleh confident, boleh berani bercakap ni semua? Tuan-tuan rasa apa sebab? Dia bercakap tu berani, dalam pada dia cakap tu benda tu penuh kesesatan. Benda tak betul, benda tak semak dulu, tak cek dulu apa hukum yang sebenar je, main cakap saja. Apa sebab dia orang jadi macam ni? Ataupun kadang macam itulah lebih kurang. Apa sebab? Saya fikir benarlah apa yang diriwayatkan oleh Huzaifah Al-Yamani. Kata beliau, ada manusia yang dia ini bila dia bercakap, bila dia melontarkan kata-kata, hatta yuqalu lirajuli ma akhladahu, ma atrafahu, ma aqalahu, wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Ada golongan manusia yang bila dia bercakap akan adalah peminat-peminatnya, top fan-nya, apa lagi, follower-followernya, subscriber-subscribernya, apa lagi, pengikut-pengikut setia dia yang akan memuji-muji dia. Oh, ilmunya banyak, hafalan dia hebat. Bila dia bercakap menusuk ke jiwa, tengok muka dia, hati dah tenang. Padahal orang tu sikit abuk pun tak ada iman dalam hati dia. Faham tak? Ni cakap orang alim ni tinggilah kot bahasanya. Dia kata, maksudnya kerana puji-pujian yang melampau sangat kot, terlalu diagung-agung oleh peminat. Tu yang kadang-kadang puak-puak ni makin mengada-ngada. Nak saman orang lah apa. Pasal dia ada pengikut. Kalau tidak dia tak berani. Dia tahu dia ada yang menyokong. Dia ada orang yang support dia. Saya ambil contoh. Ni cerita zaman dulu dah lah ya. Cerita sekarang kan bergaduh pula nanti. Kan ada yang rakam pula habis. Cerita zaman dulu kan, Musailamah Al-Kazzab. Ingat kisah tu? Musailamah Al-Kazzab ini siapa? Nabi palsu. Nabi palsu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi. Maknanya nabi yang ori dah ada. Nabi yang bukan spicy. Ori spicy. Nabi yang apa? Yang palsu tu, yang scam tu pun dah ada. Nabi tipu pun ada. Lepas Nabi wafat lagi banyak lah. Sementara Nabi hidup pun dah ada dah Nabi palsu. Dia buat ayat Quran sendiri. Inna a'tainakal khu'khu'. Apa ayat dia? Lupa saya. Dulu rajin ke menghafal exam. Lupa dah ayat dia. Dia reka ayat sendiri. Dia reka ayat sendiri. Apa al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtunun tawil wa lahu zail. Itu jangan ingat ayat Quran pula, tu ayat dia. Kan kita kan ayat Quran kita surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gajah. Pasal cerita pasal tentera Abraha tu lah gajah. Mari dekat dia. Dia kata, ana pun ada juga wahyu. Baca. Tu dia baca tu. Al-fil, gajah. Apa itu gajah? Belalainya panjang, ekornya pendek. Apa masalah engkau pakcik duk menerang gajah? Baik pergi zoo macam tu. Tapi dalam masuk air macam tu pun, bengong-bengong macam tu pun, ada follower tak? Dalam kita yang dengar ni pun berasa geli hati. Bodoh macam tu pun ada pengikut tak tuan-tuan rasa? Ada tak pengikut? Ada tak yang follow dia? 40,000 orang. Itulah penyebab tercetusnya perang Yamamah.
Panjanglah cerita dia, perang zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ramai murtad zaman tu. 40,000. Itu zaman tak ada Instagram tau. Tak ada live streaming Facebook, YouTube, tak ada lagi. Habis dia kontrol satu dunia. Zaman tu tak ada lagi. Dia boleh kontrol kampung dia. 40,000 orang pengikut dia. Dan pengikut dia bukan kaleng-kaleng lah, bukan orang calang-calang. Genius semua. Sebab itu kita hari ni tengok mana-mana ajaran sesat, yang kita pelik bukan tok guru dia, pengikut tu. Korang belajar tinggi, pasal boleh percaya dengan tok guru ni? Ada satu negeri tu, saya tak sebutlah negeri mana kan. Ada satu negeri tu, ajaran sesat, tok guru dia insaf dah. Tok guru dah insaf, kembali ke pakai jalan. Pengikut dia tak ramai, dalam 3,000 orang. Telegram masih aktif. Tok guru dah insaf, anak murid semua masih istiqamah. Istiqamah. Masih berpegang pada yang sesat. Tok guru dia siap pujuk, sudahlah ajaran saya itu tak betul. Dok, sekali kami payah. Dia kalau tersangkut ajaran sesat ni, nak patah balik payah. Rendam dalam kolah pun tak edih. Payah. Sebab tu ajaran akidah ni benda penting. Masjid selalu kena didikkan masyarakat tentang akidah. Kalau tidak, rosak. Kalau macam kami di Selangor, selalu jumpa puak-puak masuk air ni, banyak. Dia hentam kami ya. Ada sekali tu, ada satu geng ni, dia marah. Dia kata sekarang dia dan geng dia memang dah lama tak semayang. Kita tanya dia pasal tak semayang. Pasal apa tak semayang? Dia kata buat apa nak semayang? Kami semua dah yakin. Yakin apa? Yakin lah. Ustaz baca Quran. Ustaz baca Quran kan? Baca lah. Ayat Quran Tuhan cakap, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Surah Al-Hijr ayat 99. Tuan-tuan tengok ayat tu. Tuhan kata apa? Sembah Tuhanmu sampai kamu yakin. Dah yakin. Tuhan ada, Nabi dah yakin. Akhirat ada, syurga ada, yakin. Tak payah sembahyang lah. Betul tak? Tuan-tuan angguk jam. Tuan-tuan pergi angguk, boleh register lah. Grup Telegram pun aktif juga tu. Jangan. Sebab itu masjid selalu buat kuliah tafsir, majlis ilmu. Marilah. Ustaz TV ke, ustaz CCTV ke, mari ya. Ini kadang kalau ustaz ni sampai rela kena jaga. Punya ramai kadang tu. Kalau ustaz CCTV, tak ada yang rela nak jaga. Jangan macam tu. Mari datang dengar. Rupanya ayat Quran surah Al-Hijr ayat 99, kata ulama tafsir, apa makna yakin di situ? Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Yakin di situ maknanya apa? Mati. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Dah mati kena sembahyang tak? Dah mati kena sembahyang tak? Mana dah sembahyang? Nampak jenazah? Tak apa tuan-tuan, saya sembahyang sendiri, tak apa. Boleh. Dah mati mana ada sembahyang? Dah mati mana ada umrah? Tak ada lah, dah mati. Disembahyangkan ada. Itu maksudnya. Sebab tu pakai akal kan? Jenis pakai akal. Salah Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Tuhan ada tangan. Kanan kiri ikut agak tu payah. Sebab tu ilmu ni dia tak boleh main pakai akal. Dia kena belajar. Tidak rosak masyarakat. Dulu ada satu pahaman. Memandikan jenazah. Bila mandikan jenazah, bahagian punggung ni kan, maknanya kena bersihkan sampai bersih najis dia sampai hilangnya warna, bau dan rasa. Kita fahamlah konsep tu. Tapi ada orang dia faham akal. Warna, bau, rasa. Terus solok masuk dalam lubang punggung jenazah tu. Tengok warna. Okey dah. Okey dah, bersih dah. Bau lah.
Yang tak tahan nombor 3. Rasa Tok Adi pun tak buat macam tu. Sesat tuan-tuan. Ada satu lagi pahaman, ada satu lagi ajaran sesat. Dia sebut, dia kata sekarang ni semua yang semayang ni semua syirik semua. Semua yang semayang ni semua syirik. Pasal apa pula? Yalah, ini semayang bukan sembah Tuhan. Ini semua sembah jam. Sembah jam ni semua ni. Pasal pula ente kata sembah jam. Habis tu subuh 5.50, Zuhur 1 suku, Maghrib 7.10, Isyak 8.26. Kalau betul sembah Tuhan, tak payah ikut jam lah, sembahlah bila-bila. Nak jawab apa? Al-Quran, tak mau Quran. Quran pun manusia tulis. Memanglah malaikat, tapi yang tulisnya orang. Bagi jawapan. Kalau ustaz bagi jawapan, kami semua akan ikut. Tuan-tuan nak jawab apa? Selain daripada rendam dan kolah. Dia orang ni bukan biasa-biasa. Dia orang ni pemikir. Tapi Islam ajar, Iqra bismi rabbika. Kau baca apa-apa, kau fikir pun mesti dalam landasan Allah. Jangan palatau. Memandai-mandai. Jangan. Kau punya janggut sampai lutut pun jangan memandai-mandai. Orang panggil kau syekh ke apa, sahibul fadilah, kiai ke apa pun, jangan. Saya fikir ini penyebab dia. Berapa ramai orang jadi sesat, tok-tok guru yang pelik-pelik kerana pengikut-pengikut yang terlalu fanatik. Mempertahankan tok guru dia yang tak betul. Banyak. Selangor pun ada, Melaka pun ada. Sama tuan-tuan. Tapi setakat ni Selangor yang dahsyat lah. Yang terror-terror banyak belah sana lah. Macam-macam. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, timbul tanda tanya dalam masyarakat kita. Atau tuan-tuan sendiri pernah tak terfikir, habis tu ustaz, macam mana kami sebenarnya nak mengenal ustaz yang betul-betul ustaz, bukan baru nak start? Sebab kadang-kadang kita nak cari yang genuine, yang betul asli itu kadang tu tak tahu macam mana. Nampak dia macam ni. Satu benda yang saya nak tarik perhatian semua, saya nak tanya. Seseorang itu dipanggil ustaz berdasarkan apa? Ini saya tanya umum saja, tak payahlah serius sangat. Muka tu berkerut sangat, dah lah lambat sampai. Orang tu biasanya dipanggil ustaz disebabkan apa? Apa dia punya kelayakan dia untuk dipanggil ustaz? Kalau orang PhD, IR, engineer apa kan dia ada dia punya tu gelaran-gelaran tu, nombor-nombor huruf dah apa. Oh, ingatkan bagi surat suruh berhenti dah lah lambat suruh berhenti awan no kan. Orang yang dipanggil ustaz ni kebiasaan dalam masyarakat kita, gelaran ustaz itu adalah ataupun ustazah, dia adalah gelaran yang uruf setempat. Apa makna? Terima kasih. Gelaran uruf ini maknanya apa? Gelaran kebiasaan orang kita. Yang maknanya biasanya orang yang dipanggil ustaz ni lulusan agama, diploma pengajian Al-Quran As-Sunnah, bachelor ataupun ijazah sarjana muda syariah. Biasanya kita akan panggil ustaz walaupun tak lulus. Tak, saya kata biasanya. Lulus tak lulus cerita lain. Ataupun kadang-kadang dia kerja di institusi agama, pejabat agama, mahkamah syariah, walaupun kerani. Borang ni nak letak mana ustaz? Ustaz. Dandan berzikir, subhanallah, masya-Allah, hujung sana lagak macam ustaz dah. Padahal dia sekolah konvent dulu ni. Pak Gad pun baru lepas main Zuhur letak kopiah atas kepala. Ustaz, bahagian nikah kahwin mana? Hujung sana. Ustaz janggut dulu, hujung sana. Oh, berasa ustaz dah dia pun. Ataupun
Orang yang biasanya jenis sembang ana ente. Ana ente ni biasanya orang panggil tu ustaz lah tu. Ana ente, ente ana, ana. Saya pernah jumpa satu orang. Ana ente pun terbalik. Ustaz, ana nak ceramah sekarang ke nanti? Ana. Tak. Ana. Ente, ana. Ada. Ana. Sebab ente ingat. Ente, ana. Pening. Banyak nak makan kurma. Ana, ente, ana pening. Baru nak panggil ustaz, tak jadi. Ustaz apa macam ni? Ana ente pun terbalik. Ataupun kadang-kadang biasanya dia nyanyi lagu Arab. Habibi, Habibi, Ustaz. Ustaz tu Habibi. Ingatkan Habibi tu Rasulullah. Girlfriend dia. Lepas tu tuan-tuan jangan main-main. Dengar lagu Arab. Dengar lagu Arab je rasa ustaz dah. Pengulas bola sukan Qatar pun berzikir. Ya salam, ya Allah, Allah subhanahu wa masya Allah, masya Allah, masya Allah. Gol, ya Allah, ya Allah. Orang kita tak ada tangan. Hei, ingat doa dah. Dia seronok bola tu gol. Arab Saudi itu kan. Ya salam, ya salam, Allah, Allah. Kita amin, amin. Amin apa? Bola. Rupanya tuan-tuan, gelaran ustaz ni tak ramai orang ada sebenarnya. Kalau ikutkan. Kalau macam kami di Al-Azhar dulu, gelaran ustaz ini tak ramai. Biasanya dia disebut Al-Ustaz Musyarik Doktor, Profesor Madya. Itu gelaran pangkat tinggi-tinggi. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada seorang ulama namanya Abu Ishaq Al-Isfiraini, ulama hadis, fiqh, akidah. Dia dapat gelaran Al-Ustaz. Itu Quran memang hafiz, hafal Quran. Hadis ratus-ratus ribu dia menghafal, baru dapat gelaran Al-Ustaz. Bukan senang dapat gelaran ustaz ni, tapi bagi kita dah uruf kan, dah orang dah kenal kopiah dia, masya-Allah, alhamdulillah, sallallahu wassalam, ustaz, Allah ambil berkat sikit. Tak apalah. Cuma yang kita bimbang, orang yang menyalahgunakan gelaran itu untuk tujuan sini masuk, fulu sini semua, bikin untung, memperdayakan ramai orang. Kalau macam kawan-kawan kita di Indonesia, senang. Kawan-kawan kita di Indon senang. Sebab apa? Nama-nama ustaz-ustaz dia orang, di hujung ada gelaran, dia tulis LC. Perasan tak? Ustaz Abdul Somad, LC. LC itu bukan lesen ceramah. LC itu lulusan Kairo. Kairo kan Qahirah, ibu negara Mesir. Tapi yang saya perhati, ustaz tu walau Jordan, walau Maghribi, walau mana Yaman pun, dia tetap LC, nak bagi taunya lulusan negara Arab. Ini ustaz Arab. Ini ustaz dari Arab, LC, lulusan Kairo. Saya ingat tak lama kita ustaz-ustaz pun kena ada macam tu kot, baru orang tahu ni ustaz celup, ustaz YouTube ke ustaz mana ni, ke ustaz celup tepung ni. Kalau setengahnya tu kat depan dia tulis KH. KH tu bukan kemahiran hidup. KH itu Kiai Haji. Kiai Haji. Apa? Kiai Haji apa nama sekian-sekian. Banyak. Ataupun juga sana orang-orang alim dia juga panggil sebagai Abuya ataupun Buya. Kita di Malaysia ada juga Abuya dulu, tapi itu cerita Sungai Penchala dululah. Ataupun juga dipanggil sebagai kiai. Istimewanya orang yang nama kiai-kiai ini, dia bukan setakat dia hebat, nama gelaran dia kiai. Seorang kiai, anak dia kalau laki-laki dipanggil Gus. Gus. Kalau yang perempuan, maknanya anak ustaz lah, senang faham, tapi dia panggil kiai. Anak kiai kalau perempuan dipanggil Ning. Sebab itu tuan-tuan jangan senang-senang buh nama anak tu Ning kalau perangai tak senonoh. Kalau orang sana, Ning tu itu anak kiai, Gus itu anak kiai. Mungkin tuan-tuan pernah dengar Gus Dur, anak kiai lah tu. Dia anak kiai.
Itu dia ada gelaran-gelaran dia lah. Apa lagi? Kalau lepasan daripada India, Pakistan, biasanya mereka ini pengkhususan, takhusus dia ambil hadis. Gelaran dia di depan dipanggil Maulana. Ramai di Malaysia ni ramai. Maulana. Kalau tuan-tuan dengar gelaran dia Maulana, itu maknanya dia ni sama ada India, Pakistan, takhusus hadis. Macam tuan-tuan ni Maulana ke? Ini Maulana. Lain, dia Maulana. Tapi yang baju hijau ni Maulana kot, saya ingat gaya tu. Raja ikut Ustaz Zaidruh ni, dia Maulana. Aduh tuan-tuan. Tak, ni saya cerita ni bukan apa, takut tuan-tuan ni terkeliru. Asal nama ni kita ingat ustaz, belum tentu. Dia ada gelaran-gelaran tersendiri. Ataupun kalau macam kita di Malaysia, gelaran Syekh. Syekh ni kalau saya perhatikan, di pejabat-pejabat agama di Malaysia ni, yang saya tahulah, Kedah dengan Johor pakai Syekh. Khususnya dia punya qadi pejabat agama. Kalau Kedah dengan Johor, dia pakai Syekh. Syekh, dia ada lain sikit. Syekh tu Melaka pun tak lama boleh kot pakailah Syekh. Syekh tu Datuk pula, lain macam punya. Syekh Nur Hisham, lain macam kan. Contohlah, dia ada Syekh. Syekh ni maknanya orang tua. Jadi tuan-tuan janganlah perasan sangat, sebenarnya orang panggil orang tua tu. Orang tua kalau ikutkan, tapi lembut sikit Syekh. Syekh tu orang maknanya orang banyak pengalaman, Syekh itu. Tak apalah tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, macam mana kita nak menilai ataupun kita nak mengenal pasti manakah guru-guru yang boleh kita ikut ataupun yang guru yang patut kita hindari. Dan saya ingat malam ni insya-Allah secara ringkas saya nak sebut pada tuan-tuan semua, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyenaraikan ada beberapa tanda-tanda guru jahat. Guru yang jahat itu ada beberapa tanda-tanda, dia punya kriteria. Maknanya kalau guru yang jahat ni, pihak masjid, penganjur, jangan panggil ini datang mengajar di Masjid Syuja'ah. Ini saya nak sebut malam ni, buat dia panggil apa? Macam checklist jugalah ya. Dia punya kayu ukur kita lah. Ini tanda-tanda. Nak kata ustaz jahat tu kasar sangat. Guru-guru yang wajib kita hindari. Jangan duk pi belajar daripada dia. Berdasarkan ayat Quran. Tengok, dia ada banyak, tapi saya sebut mana yang sompek lah, mana yang sempat ni. Yang pertama. Maknanya daripada tadi tu sekarang baru masuk tajuk ni. Boleh tuan-tuan? Dah lah lambat, menyosal aku. Yang pertama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, golongan guru yang jahat jangan diikut, jangan dijadikan panduan, setiap cakapnya pun jangan ambil pakai. Apa tandanya? Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mengubah maksud firman Allah selepas mereka faham, sedangkan mereka tahu itu salah. Surah Al-Baqarah ayat 75. Al-Baqarah ayat 75. Apa maknanya? Maknanya pertama, guru yang jahat adalah mengubah hukum Allah memang dengan niat dia. Suka hati dia nak ubah hukum hakam Allah yang memang dengan niat daripada hati dia, dia nak ubah hukum Tuhan. Banyak golongan macam ni tuan-tuan akhir zaman ni. Dan kebiasaan golongan yang nak ubah hukum Allah ni biasanya orang yang ada kepentingan. Asal benda tu haram. Tapi kalau dia kata haram, sini tak ada masyuk. Tak masyuk. Halal. Faham tak? Itu maksudnya. Kalau dia kata haram, dengan dia tak dapat job. Jadi akhirnya, itulah. Jahat. Guru macam ni jahat sama sekali kita sebut. Bukan saya kata, Allah sebut.
Dan ini bukan satu kisah yang kita cakap ada ke macam tu ustaz? Apa tak adanya? Allah Taala sebut dalam Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kazib haza halal wa haza haram. Surah An-Nahl ayat 116. Kata Allah, jangan engkau sebut dengan lidahmu secara bohong ini halal, ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Surah An-Nahl ayat 116. Macam contoh yang selalu saya bagilah. Kan, seorang hamba Allah tu dia nak makan buah mangga. Buah mangga tu, buah tu daripada pokok jiran sebelah. Terjuntai mari. Jadi dia pun jumpalah dengan kita orang masjid kan, pada dia macam ustaz jugalah, siang malam dengar kuliah takkan tak tahu hukum. Dia pun tanya kita, dia kata, Ji, nak tanya sikit lah, buah mangga ni saya boleh makan tak? Dia tumbuh daripada pokok jiran, tapi dia menjala masuk ke pagar saya, boleh makan tak? Haji tu kata, pokok ni daripada mana? Jiran punya lah. Oh, tak boleh makan, kena minta izin dulu. Habis tu kalau saya makan tanpa izin haram lah. Oh, haram. Tak apalah. Kenapa? Tak adalah kalau haji kata hukum dia halal, saya nak potong, letak pulut, santan, saya nak bagi kat haji sikit. Tapi dah haram. Oh, kenapa tak cakap awal-awal? Sebenarnya ulama berbeza pendapat. Ada dua pendapat. Ada dua pendapat ya. Pertama memang haram ya, memang haram. Kedua kalau dah darurat pula. Sebab itu harimau jadian dengan ustaz jadian lebih kurang. Bahaya dia sama Sebab itu kalau betul-betul nak belajar, carilah guru yang betul-betul benar dengan ilmu yang benar. Benar-benar guru dengan ilmu yang benar. Kadang-kadang dia betul, dia guru, ilmu dia tak betul. Sebab dia ikut kepentingan dia. Mana yang boleh dia bikin untung, dia adjust bagi halal. Boleh tuan-tuan? Faham tak ni? Mangga tu faham tak? Kan? Tu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, guru-guru yang jahat jangan ambil sebagai panduan kita. Yang kedua adalah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Kata Allah Ta'ala, hei orang beriman, sesungguhnya ramai dalam kalangan rabai-rabai, pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang alim Nasrani, makan duit orang ramai dengan jalan haram, dengan jalan yang salah. Apa maknanya? Ini surah At-Taubah ayat 34. At-Taubah ayat 34. Maknanya apa? Mengaut keuntungan dengan jalan yang salah. Itu poin yang kedua. Dia ambil untung dengan jalan yang salah. Macam mana? Ulama dulu-dulu, bukan ulama lah, maknanya orang alim dalam Yahudi, dia dipanggil ahbar ataupun rabai. Tahu rabai? Yang kopiah kecil atas kepala tu, yang duk antuk-antuk dinding tu. Atau kadang-kadang dia pakai topi hitam. Antuk. Tak tahulah dia baca apa, tak tahulah. Itu. Yang segmen panjang tu. Tu rabai, dipanggil rabai. Kita apa? Sahibul fadilah lah. Dia panggil rabai. Diorang ni dulu, orang-orang yang hidup bergelumang dengan masalah dosa semua, datang jumpa. Dia kata, Tuan Syekh, Tuan Rabai, kami ni banyak masalah hidup ni, banyak dosa. Jadi nak minta ampun dari Tuhan. Pasal dia orang, kalau nak minta ampun
pada Tuhan, perantara dia puak-puak ni ya, rabai-rabai. Wakil Allah lah maknanya. Pada dia orang wakil Allah. Kita nak taubat mana pakai wakil? Direct. Tak payah orang tengah-tengah, tak payah direct. Bangun tengah malam zikir wirid minta ampun, tu benar ilallah wa raja'na ilallah. Nangis-nangis, cukup lah. Masjid Syuja'ah pun saya ingat boleh plan. Kadang-kadang buat program apa tu, Qiyamul Lail kan, Qiyamul Lail. Boleh tu, sebulan 2 kali, sebulan sekali, okey dah. Buat tu, panggil jemaah, cuci hati kita, taubat minta ampun pada Allah. Panggil pula imam yang suara dia memang suara syahdunya. Kalau macam saya, kalau di Kedah dulu ada seorang ustaz, kami nama dia, saya tak tahu dia mana sekarang. Cari Facebook tak jumpa. Nama ustaz tu Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim ni sekolah panggil dia, masjid. Oh, dia kalau dia suara dia memang suara Qiyamul Lail lah. Ya Allah. Nangis habis. Dia Qiyamul Lail, dia kena panggil ustaz-ustaz yang macam tu. Dia ada voice. Suara dia. Jangan panggil ustaz-ustaz kelakar, gelak tengah malam. Dia ada suara dia. Tu benar ilallah. Dia macam Ustaz Badrul Amin tu, kemudian dah dia lagi legend. Oh, dia memang nangis Nangis kami budak-budak belakang tu. Ampunkan dosa kami Allah. Kami Allah menangis habis. Basah tisu-tisu kapu tangan tu. Time tu dia sedap, dia syok. Tapi ada seorang kawan saya tu, Tok Imam lah, di Kuantan. Dia buat macam tu. Tu benar ilallah, ya Allah ampunkan dosa kami. Ampunkan. Oh, dia menangis. Mari makcik dengan telekung daripada belakang. Ustaz ni menangis sungguh ke main-main? Ustaz ni la ilaha illallah. Potong. Dia ada macam makcik masuk air macam tu. Lepas tu kena tangkap. Kacau betul lah. Jadi orang Yahudi ni atau Nasrani sekalipun, dia orang nak minta ampun, dia pakai perantara. Jadi rabai-rabai dia ataupun dia punya pendeta-pendeta ini kena bayar. Apa you punya dosa? Oh, saya dosa dengan mak Mak cuti sekolah suruh balik, saya tak balik, saya engkar, saya lawan cakap dia, tinggi suara. Jadi apa? Compound lah, macam compound lah, saman lah. Berapa? Oh, ini dosa dengan mak ini 600. Contoh lah, ni contoh. 600 ringgit. Bayar. Dia panggil surat pengampunan dosa. Dia ada isi lah. Di mana dosa tu dibuat, berapa kali, dengan siapa, tulis-tulis, barulah senang rabai tu nak berdoa. Saya mewakili ni minta ampun. Bayar, dia bayar. Boleh ke makan duit macam tu? Sekarang siapa yang untung? Siapa yang masyuk? Apa puak tu lah tu. Untung jadi puak-puak macam ni. Lagi ramai dosa, lagi untung dia. Tu yang dia suka kalau tu banyak dosa. Korang kalau semua taubat, siapa nak bayar nanti? Korang kena ada dosa sikit. Tu Tuhan kata jangan jadi golongan macam tu. Dia makan duit orang ni. Habis tu ustaz yang macam ustaz kita jual tasbih, jual mukaddam, jual kurma, jual madu tu. Macam tu ustaz apa? Itu jual cara halal, bukan menipu orang. Yang salah ini dia ambil dengan cara menipu orang. Tu tak boleh. Tu yang kedua. Yang ketiganya adalah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, siapa golongan yang ataupun guru-guru jahat yang patut kita hindari adalah, iaitu orang yang memberikan fatwa atau pandangan dengan nafsu dan kepentingan dia sendiri. Wala tashtaru bi ayati samana qalila wa iyaya fattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 41.
Ini guru macam ni pun janganlah kita nak berdamping dengan dia. Dia bagi fatwa, dia bagi pandangan ikut akal. Mufti-mufti jalanan bersepah banyak tuan-tuan. Terkejut saya dulu ada seorang hamba Allah tu. Dia bukan ustazah pun, dia artis kot, tapi dia berhijrah kan. Sekali dia bercakap dalam masjid. Dia tanya pada jemaah, dia kata, tuan-tuan selama ni daripada berdiri nak ke sujud, turun tangan ke turun lutut dulu? Tangan ke lutut dulu? Tangan ke lutut? Jadi ramai cakap tangan, lutut. Dia kata siapa yang semayang daripada berdirikan sami Allahu liman hamidah, nak ke sujud tu, tangan ke lutut dulu. Siapa yang turun tangan dulu salah. Tergamam, salah. Bertahun aku semayang, tangan dulu. Begitu turun tangan sama macam unta. Ente unta ente sama. Viral tu, isu tu viral dulu. Tuan-tuan pun dah lupa kot, banyak sangat isu. Lupa dah. Banyak. Ada seorang, saya tak mau sebut siapa lah, dia pun dah minta maaf, dah tarik balik. Terkejut kita. Dia bila bercakap ni tuan-tuan, dia bila tak sedar diri kadang nafsu kan. Dia rasa seronok, peminat ramai, cakap apa semua orang dengar. Tu bahaya. Bahaya. Tapi sajalah, lutut ke tangan dulu? Cuba. Lutut ke tangan dulu sebenarnya? Yang mengatakan turun lutut dulu adalah Syafi'i, Hambali, Hanafi. Yang mengatakan tangan dulu Maliki. Jadi maknanya tangan ataupun lutut dua-dua betul, boleh. Yang salahnya dahi dulu. Ni. Boleh je. Nanti shot try. Meninggal. Apa nak gaduh-gaduh. Tapi ada orang macam tu, dia cakap dia syok. Sebab itu Imam Malik kalau bercakap, dia menyampaikan kuliah, ujung-ujung dia buka soal jawab. Kadang-kadang orang tanya dia banyak soalan. Pernah sekali tu anak murid dia kata, Imam Malik bin Anas, tok guru pada Imam Syafi'i, pernah diajukan dengan 48 soalan. 48 soalan orang tanya dia. Tapi dia hanya jawab 32 saja. Selebihnya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Orang yang soalan dia dapat dijawab, okey lah, puas hati. Ni yang tak dapat jawab ni, jauh-jauh datang wallahu a'lam. Apa imam berjilid-jilid kitab karang wallahu a'lam jawabnya. Tapi ulama kan, dia memang amanah dengan ilmu. Benda dia tak tahu lah. Wallahu a'lam. Sebab tu saya selalu pesan dengan adik-adik kita, tak kiralah pencetus ummah ke, da'i ke, imam muda ke. Yang muda-muda ni kan, yalah peminat ramai, awak handsome. Cakap tu pula kadang bila orang tanya soalan, nak kata tak tahu nampak tak cerdik sangat. Kata juara kot. Takkan wallahu a'lam jawab juga dengan salah pun. Tak boleh. Jawab je lah wallahu a'lam. Tapi janganlah semuanya wallahu a'lam, teruk sangat. Apa soalan makcik? Bagus soalannya, wallahu a'lam. Ada soalan lain? Okey, bagus soalan pakcik tu ya. Wallahu a'lam. Lah orang panggil ustaz tu pun ustaz wallahu a'lam. Tulis dekat banner, ustaz dalam kurungan ustaz wallahu a'lam. Memang sungguh pun wallahu a'lam. Aduh. Sebab itu saya pesanlah tuan-tuan semua, saya sendirilah, kita semua ada anak-anak ke siapa pun, selangkah kita nak jadi orang alim ke, selangkah kita nak menjadi orang agama, kita kena siap sedia hidup kita takkan sama macam orang awam. Pesan dengan anak-anak masing-masing yang ambil bidang agama ni, ingat, hidup kita sikit sebanyak takkan sama macam orang awam. Kita menjadi perhatian masyarakat. Awak nak bergurau, nak melawak, komen di Facebook, orang tengok, orang nilai. Berpakaian, berseloroh,
ingat-ingat sikit. Anak-anak tuan-tuan, aku ada yang jadi ustaz, ustazah akan menghafal Quran ke tu imam, kena jaga maruah diri. Dia ustaz, muda pula. Dia kadang jiwa muda tu tak boleh nak hilang. Tak apalah, kena jaga diri. Takut tak boleh jaga ya. Sebab kita ni sikit sebanyak cerminan pada masyarakat. Contoh saya ambil macam imam sendiri pun. Tuan imam dihormati masyarakat. Imam suara sedap macam mana sekalipun, jangan masuk pertandingan karaoke. Jadi je lah imam, walaupun jauh dalam hati ku menggigil tengok mikrofon, aku nak nyanyi rasa. Jangan awak tu imam. Contoh. Jangan. Ni masuk pertandingan karaoke pula tu. Juara pula tu. Tempat ketiga, siap. Kau dah kenapa? Jangan. Tak sesuai. Selamat tinggal pujaan. Jemaah tadi, dia tengok imam karaoke, aku rasa macam nak qada subuh tadi. Macam Tuhan tak terima sembahyang aku tadi rasa. Jangan. Tak faham tak ni? Tu maksud saya, mesti jaga credibility kita. Kena jaga. Pendakwah, penceramah, walaupun berbakat, tak payah main snooker. Pertandingan snooker tu, tak payah masuk. Menerak atas meja. Orang ambil gambar, masuk Facebook. Melayan hobi lama. Tak sesuai. Orang tengok. Orang tengok. Aduh. Itulah tu. Kan, jadi kan, walaupun dia ni handsome ke apa, pandai-pandai jaga diri. Suka layan perempuan sekadarnya. Tak payah nak tukar-tukar nombor telefon. Tak payah, jangan. Itu yang jadi macam-macam fitnah. Faham tak? Fitnah. Tak, kita cerita ni pengalaman, bukannya apa. Kadang kita duk ceramah dengan orang. Kadang perempuan-perempuan mari, ustaz. Ustaz cakap tu kan masuk dalam hati. Bukan ustaz. Yang ustaz cakap tu masuk dalam hati. Boleh tak ustaz bagi nombor telefon? Kok nak tanya soalan-soalan? Tak payah. Bagi nombor ustazah je lah. Saya ada kawan ustazah lah, dia boleh. Tak nak ustazah. Ustazah garang. Semua neraka. Ni haram, azab neraka. Kalau ustaz syurga je. Payah. Itu yang banyak menjerumuskan orang agama ini ke arah fitnah. Sebelum jadi itu, berjaga-jaga. Perangkap syaitan terlalu banyak. Moga-moga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pilihlah guru yang betul dengan ilmu yang betul agar dapat masuk ke syurga, betul-betul dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah takat inilah sembang-sembang kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum berakhir, saya nak mohon izin pihak masjid, saya nak buat kuis sikit. Malam ni biasanya saya tanya soalan kat tuan-tuan, siapa dapat jawab betul saya bagi hadiah buku lah. Buku ni adalah buku karya saya, tajuknya Dropship Pahala. Ada saya bawa malam ni, ada di luar sana, siapa berminat nak beli ada di luar ya. Tapi yang ada di tangan ni saya nak bagi hadiah lah. Tapi syarat nak dapat hadiah ni dia kena jawab soalan dulu. Apa soalan dia? Jawab ya. Muslimin muslimat tak kira, siapa-siapa pun angkat tangan, dia dulu kita bagi laluan ya. Sila sebutkan nama penuh penceramah malam ini. Oh senang sangat. Nanti tak boleh senang sangat. Tak baloi. Ramai nak angkat dah. Pengurusi majlis nak angkat dulu. Sila sebutkan 3 jenis guru yang Allah sebut dalam Quran. Jangan diikut perangai-perangai guru macam yang saya sebut tadi. Sebut tengok, ada 3. Sudah. Silakan. Saudari, sila. Dia orang perempuan rajin menulis.
Kita Imam Syafi'i belaka tuan-tuan, tak apa. Ya, silakan. Tak apa kot, saya nampak. Okey. Banyak mikrofon majid ni. Okey. Okey, okey. Tapi dia jawab belum tentu betul tu. Tuan-tuan ada harapan lagi? Ada. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini apa yang saya dapat daripada kuliah Ustaz. Yang pertama sekali, dia mengubah hukum Allah. Mengubah hukum Allah. Hukum Allah, betul. Lepas tu yang kedua, jangan kamu berdusta dengan sebab yang disifatkan oleh lidah kamu. Okey. Yang ketiga? Orang yang beri pandangan atau fatwa ikut akal. Okey. Yang keempat? Yang keempat, mengawal keuntungan dengan jalan yang salah. Uish, mana ada yang keempat? Tapi ni kira terror lah ni ya. Serius ah. Benda tak ada dalam nota ni. Hebat. Ni namanya kasyaf. Nak hadiah lebih cakap lah. Kita faham. Boleh adjust. Okey, nanti hadiah ambil daripada abang yang jual buku kat luar tu ya. Jadi juri awam betul jawapan dia? Betul tak betul itu je lah jawapannya ya. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi pihak masjid. Sekali lagi mohon maaf atas kelewatan saya tadi. Dan semoga ilmu-ilmu yang kita dapat malam ini bermanfaat buat kita bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, ampunkan dosa dan salah silap guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan-amalan yang diterima. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah buat seluruh ahli qaryah Masjid Asy-Syuja'ah ini ya Allah, hidup yang berkat, badan yang sihat, umur yang panjang, dikurniakan anak cucu menjadi alim ulama, orang-orang yang saleh ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan-tuan. Sekali lagi makluman, kalau berminat dapatkan buku ni ada di luar, ataupun ada satu lagi buku saya yang alhamdulillah mendapat permintaan yang agak hangat juga. Tajuk dia 20 sen ke syurga. Tajuk buku tu lah 20 sen ke syurga. Tajuk tau, bukan harga. Tajuk dia 20 sen ke syurga. Ada di luar sana tu. Berminat nanti boleh dapatkan ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ilyas bin Ismail di atas penyampaian ceramah sebentar tadi. Majlis tanpa meninggal masa lagi menjemput pengurusi Masjid Asy-Syuja'ah Cik Hafiz bin Harun untuk menyampaikan sedikit sendah hati kepada Ustaz Ilyas bin Ismail. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Sebenarnya kita akan teruskan dengan solat Isyak secara berjemaah insya-Allah. Lepas tu kita akan bersurai insya-Allah. Dengan ini maka berakhirlah forum perdana Masjid Asy-Syuja'ah, siapakah sebenarnya guru kita. Dengan ini kita disilakan Imam satu